Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak murid Ustazah dari kelas 4 SI1 dan 4 SK2. Apa khabar semua? Macam lama tak jumpa kan, tapi memang lama lah tak jumpa. Okey. Macam mana cuti yang diteruskan lagi, yang dipanjangkan lagi? Okey ke tak lagi kat rumah? PKP macam mana? Masih bermanfaat lagi ke tak? Okey, untuk tambahkan lagi manfaatnya, hari ni macam biasa kita akan belajar lagi secara maya melalui YouTube dengan Ustazah untuk melakukan pembelajaran seperti mana di sekolah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita sama-sama memulakan pembelajaran kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sebelum ni kita ada belajar tentang sirah dan tamadun Islam, bidang sirah dan tamadun Islam, tentang kerajaan-kerajaan Islam, antaranya kerajaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditadbir sendiri, yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpusat di Madinah dan selama 10 tahun. Okey, yang kedua, kerajaan yang kedua mestilah sahabat Nabi, iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang diperintah oleh 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Okey. Selama di Madinah juga selama 29 tahun. Okey. Dan seterusnya kerajaan Islam yang ketiga iaitu kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah diperintahkan oleh antara khalifah-khalifahnya yang terkenal, Muawiyah Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Okey, diperintahkan di Damsyik, Syria selama 91 tahun. Okey. Dan kerajaan Islam ni telah berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya. Okey, hari ni kita akan teruskan pembelajaran kita dengan pembelajaran 20, iaitu kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Islam yang keempat. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran 20, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Islam yang keempat. Okey. Seperti biasa, kita mesti mulakan dengan objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan sejarah kerajaan Abbasiyah secara ringkas. Okey, seterusnya objektif pembelajaran kedua, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Dan yang terakhir sekali, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat merumuskan iktibar dari pemerintahan kerajaan Abbasiyah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Okey. Sejarah kerajaan Abbasiyah. Okey, kerajaan Abbasiyah asal penubuhannya adalah bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pengasas pada kerajaan Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey, tempoh pemerintahannya adalah selama 500. Tempoh pemerintahan kerajaan Abbasiyah adalah selama 524 tahun, iaitu bermula daripada 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah lamanya. Okey, seterusnya keluasan kerajaan
kerajaan Abbasiyah adalah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Bilangan khalifah bagi kerajaan Abbasiyah ada seramai 37 orang. Khalifah ni adalah pemimpin, macam ketua. Ketua kepada kerajaan ni berubah-ubah, ada seramai 37 orang. Okey, seterusnya antara khalifah yang terkenal adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Al-Saffah, mengasas tadi. Okey, yang kedua Abi Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Yang ketiga Harun Ar-Rasyid. Biasa dengar kan, tapi kita tak tahu daripada mana kan. Okey, Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur bin Al-Abbasi. Dan yang keempat Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, anak kepada Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi. Okey, khalifah terawal kerajaan Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, pengasasnya. Okey, dan khalifah terakhir adalah Abu Ismail Muhammad Al-Muqtasim bin Harun Ar-Rasyid. Okey, seterusnya pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah adalah di Baghdad, Iraq. Okey. Tadi kita ada tengok khalifah yang terkenal kan, ada 4 orang. Kita tengok apa yang mereka buat, apa yang mereka semua buat ketika sumbangan yang diberikan pada kerajaan Abbasiyah. Okey, kita mulakan dengan Abu Abbas. Okey, tengok tengok jadual ni ke bawah ya. Kita mulakan dengan Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, iaitu khalifah pertama, memerintah selama 4 tahun 9 bulan, tempoh selama 32 Hijrah hingga 136 Hijrah. Okey, seterusnya pengasas. Sumbangannya adalah beliau adalah pengasas pada kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantine. Okey, dan yang ketiga, menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Iaitu 3 sumbangan Abu Abbas Muhammad bin Muhammad Ali As-Saffah. Okey. Seterusnya yang kedua, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Khalifah kedua, pemerintahan selama 22 tahun, tempoh 136 Hijrah sehingga 156 Hijrah. Okey, memindahkan pusat pemerintahan. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke Baghdad, Damsyik Syria ke Baghdad, Iraq. Okey, yang kedua, menaik taraf sistem cukai. Yang ketiga, membina sistem pengairan dan saliran. Dan yang keempat, membina hospital di Baghdad. Ada lagi sumbangannya dalam buku teks, tapi Ustaz tak masukkan semua. Ustaz ambil yang point yang lebih ringkas. Okey. Seterusnya, Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur bin Al-Abbas. Khalifah yang kelima, memerintah selama 32 tahun, tempoh 170 Hijrah sehingga 192 Hijrah. Okey. Yang pertama, mewujudkan jawatan ketua hakim negara, Qadi Al-Qudat. Dan yang kedua, membina Baitul Hikmah, perpustakaan agung. Dan yang ketiga, membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian. Dan yang keempat, menubuhkan Majlis Al-Munawwarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Dan yang terakhir sekali, khalifah yang terkenal iaitu anak kepada Harun Ar-Rasyid, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Khalifah ketujuh, pemerintahan 20 tahun, 198 Hijrah sehingga 218 Hijrah.
Yang pertama, sumbangan beliau adalah mempergiatkan usaha menterjemah karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, membina balai cerap sebagai pusat pendidikan ilmu. Yang ketiga, menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Daripada dulu lagi, daripada zaman kerajaan Abbasiyah lagi dah ada beasiswa untuk pelajar cemerlang. Okey, faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah ada 6. Okey, kita tengok satu-satu. Dari segi agama, galakan khalifah yang memberi peruntukan khas kepada Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Okey, seterusnya semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu sains, ilmu bahasa, perubatan, kejuruteraan, berjaya memartabatkan tamadun Islam. Daripada dulu lagi sehingga sekarang dibawa ilmu tu sampai ke zaman sekarang. Sedangkan dah berkurun lamanya dah. Seterusnya, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian Islam dan penyebaran dakwah. Seterusnya dari faktor politik pula. Kerjasama kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Seterusnya pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan kestabilan. Dan yang ketiga, kestabilan politik kerajaan Abbasiyah mendorong khalifah memajukan negara. Dari segi ekonomi pula, kedudukan kerajaan Abbasiyah yang berada di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Yang ketiga, inisiatif khalifah membina empangan, pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Dan yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Seterusnya dalam faktor sosial pula, faktor kegemilangannya adalah layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Dia menghapuskan sistem perhambaan. Kan dulu, zaman dulu kalau tawanan perang jadi hamba dulu, hamba ni memang biasa, tapi pada zaman ni dah dihapuskan penindasan dan perhambaan. Yang kedua, kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Tak memaksa pun untuk jadi Islam, untuk paksa masuk Islam, tak. Tapi semua hidup harmoni, tak ada penindasan antara satu sama lain. Yang ketiga ialah orang yang bukan Islam, khususnya orang Parsi, diberi peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri. Seterusnya, ketenteraan. Strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Dan seterusnya, inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik, dababah dan barut. Boleh tengok manjanik ni apa, dababah dan barut ni apa dekat Google. Seterusnya, keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui memberi gaji dan bonus. Yang terakhir sekali dalam segi ketenteraan, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi tu ya, dan
terbukti berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Okey, seterusnya dalam bidang pendidikan, aktiviti menterjemah bahasa asing ke bahasa Arab, mengangkat ke bahasa Arab, menggalakkan penguasaan dan kemahiran berbagai disiplin ilmu. Seterusnya, perkembangan berbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Jabir Al-Hayyan dan Al-Idrisi. Okey, seterusnya galakan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar cemerlang tadi Al-Ma'mun. Okey, dan akhir sekali dalam bidang pendidikan, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Banyak sumbangan yang telah banyak faktor kegemilangan dalam kerajaan Abbasiyah ni sepanjang pemerintahannya. Okey. Dan seterusnya, faktor kemerosotan. Faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah ada 4. Okey. Yang pertama, campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Macam tadi, ada pro dan ada kontranya. Ada baik dan ada buruknya masukkan bangsa lain sebagai pemerintah. Okey. Yang kedua, perebutan tahta antara Khalifah Al-Muntasib dan Al-Muqtaz menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Berbalah perebutan tahta, perebutan kuasa. Okey, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti Saljuk dan Buai. Okey, dari segi sosial pula, kemerosotannya dapat dilihat dengan kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah, pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Okey, dari segi ekonomi pula, rusuhan dan pemberontakan sering menyebabkan pedagang luar tidak datang ke bawah dan hal ini menyebabkan dana baitulmal merosot. Sebab tak selamatlah kalau ada pemberontakan, kalau pedagang nak datang takut kena serangan sekali. Macam tu, terjejas. Okey, seterusnya sektor pertanian. Pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki ekoran masalah kewangan. Dan yang akhir sekali, tentang ketenteraan. Pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan Armenia. Seterusnya, akhir sekali, serangan daripada tentera Mongol Hulagu Khan telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Tadi sejarah secara ringkas dah meliputi objektif pembelajaran yang pertama, dan kegemilangan dan kemerosotan ni meliputi objektif pembelajaran kita pada hari ini yang kedua. Okay, dan akhir sekali, bagi memenuhi objektif pembelajaran kita yang ketiga adalah iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey, antaranya yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk meneraju kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran akan menjadi contoh ikutan terbaik. Seterusnya, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing daripada di peringkat global. Dan yang keempat, kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri. Yang kelima, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah memperbaiki penerokaan ilmu, memperbanyakkan penerokaan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terus menjamin. Okey.
sebagai penutup, kita rewind balik objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menjelaskan sejarah kerajaan Abbasiyah secara ringkas dari asal usul, khalifah yang pertama, tempat pusat pemerintahan, khalifah-khalifah yang terkenal. Okey. Seterusnya, menerangkan faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Faktor kegemilangan ada 6 dan faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah ada 4. Okey, dan akhir sekali merumuskan iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah dan menghubungkannya dengan kehidupan. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan lagi, untuk sebagai aktiviti pengukuhan, Ustazah ada sediakan kuis macam biasa, kuis online, Quizizz dan Google Form. Ustazah akan letakkan linknya di bawah description box. Okey, dan lembaran kerja yang lain seperti nota ataupun soalan objektif Ustazah akan berikan dalam grup WhatsApp yang disediakan. Okey. Sebagai kesimpulannya dan penutup, kita tutup PDP kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.